Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi kita Waalaikumsalam. okay, kita buka dulu kelas kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, terima kasih kepada anak-anak yang boleh masuk hari ini. So hari ini kita nak belajar tajuk reka bentuk dan teknologi. Okay, tingkatan 1. Baik, sebelum tu cikgu perkenalkan diri dulu. Okay, ini nama cikgu Warohana binti Mahamud alias Wan Mahamud. Okay, cikgu juga merupakan guru YouTuber pendidikan. So kalau nak pelajar pergi dekat channel cikgu dekat YouTube tu type saja search Cikgu Warohana. InsyaAllah akan jumpa lah. Nah ini adalah username cikgu, username telegram cikgu sekarang lah, alias Cikgu Ana TRG. So ini adalah buku tab muka depan. Okay. Ini buku tab, kita punya buku tab muka depan, reka bentuk dan teknologi. Okay baik. So cikgu harap semua dah bersedia untuk belajar. Okay, nampak tak buku tab yang cikgu tengah tayang ni? Nampak? Nampak. Okay, so hari ni, okay nampak bagus semua. So hari ni kita nak belajar, nak berkenalan sikit-sikit dengan reka bentuk dan teknologi. So bab 1 tajuk dia pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Apa dia reka bentuk dan teknologi ni, kita nak belajar sangat. So kalau nak belajar, nanti dapat buku tab boleh tengok semula. Dalam standard kandungan ada 3 benda yang kita nak belajar. 1.1 kita nak belajar mengenai dunia reka bentuk. 1.2 kepentingan reka bentuk dan teknologi. Sebab apa penting sangat reka bentuk dan teknologi ni. Dan 1.3 ialah invensi dan inovasi dalam reka bentuk. Okey, ini 3 benda lah kita nak belajar dalam bab 1. Okay, sebelum tu kita nak berkenalan dulu. Okay, kita tengok pengenalan ni. Apa yang penting sangat tajuk ni, kita tengok apa ceritanya adalah reka bentuk dan teknologi ni dikata adalah merupakan penyumbang. Salah satu penyumbang kepada teknologi moden serta penyumbang kepada pembangunan sains dan sosial. Ini dia reka bentuk dan teknologi. Dan bidang ini memberikan pengetahuan kepada anak-anak semua mengenai kemahiran dalam menghasilkan reka bentuk produk berasaskan teknologi. Okay, teknologi memang sangat penting sekarang. Jadi tujuan diperkenalkan reka bentuk dan teknologi ni adalah yang pertama untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Kita sekarang memang perlukan reka bentuk dan teknologi ni. Jadi dalam bab ini dikata semua murid akan diberi pendedahan mengenai reka bentuk dan teknologi yang mencakupi elemen dan juga prinsip dalam reka bentuk. Juga belajar akan didedahkan dengan cara membina objek asas serta menentukan kriteria yang diperlukan dalam menghasilkan sesuatu produk yang baik. Okey. Ini kita nak belajar lah ni. Ya, kita nak pergi kepada dunia reka bentuk. Jadi sebelum tu kita tengok standard pembelajaran apa. Sepatutnya pada akhir pembelajaran nanti, habis saja kita belajar ni, anak-anak pelajar akan dapat yang pertama boleh mentakrifkan reka bentuk dan teknologi. Maknanya boleh bagi tahu apa dia maksud
reka bentuk dan teknologi. Yang kedua, boleh mengenal pasti elemen-elemen yang ada dalam reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih. Yang ketiga, menjelaskan prinsip apa yang ada dalam reka bentuk. Yang keempat, boleh mengaplikasikan prinsip-prinsip reka bentuk dalam mereka bentuk objek asas. Kemudian yang kelima, membanding beza. Kita boleh banding beza antara prinsip dan juga elemen dalam reka bentuk. Kemudian yang keenam, boleh meneroka kriteria reka bentuk yang baik. Dan yang ketujuh, anak-anak pelajar boleh membina sepatutnya objek-objek yang asas. So kita ada 7 benda yang sepatutnya anak-anak pelajar boleh buat pada akhir pembelajaran ini. Dan kita tidak akan sampai dekat 7 ni lah, kita akan ambil separuh dulu. Okay, tengok 1.1. Kita nak belajar apa dia dunia reka bentuk. Okay, sekolah rendah pun cikgu rasa dah ada subjek ni, reka bentuk ni. Okay, kehidupan pada hari ini dipenuhi dengan pelbagai barangan dan juga teknologi. Okay, daripada reka bentuk. Jadi kalau kita tengok sekarang ni banyak benda. Contohnya diberi tuala, sabun mandi, berus gigi, baju, seluar, kasut, kuih-muih, kenderaan, pertanian dan pelbagai bentuk ubat-ubatan. Ini semua adalah contoh aplikasi reka bentuk dalam kehidupan. So, banyak lagi contoh-contoh yang lain yang boleh kita tengok. Okay, semua ini, semua produk-produk ini adalah bertujuan untuk memudahkan kehidupan manusia. Yang semakin maju dia kata seiring dengan persekitaran yang harmoni, mudah dan juga selesa. Itu dunia reka bentuk kita sekarang. Okay. Jadi kita nak pergi 1.1.1 seperti yang cikgu maklum tadi, sepatutnya akhir pembelajaran anak-anak boleh takrifkan apa dia definisi reka bentuk dan teknologi. Kita nak tengok apa dia definisi ataupun maksud reka bentuk dan teknologi. Kita tengok yang pertama dulu, maksud reka bentuk ni. Definisi reka bentuk ialah pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk. Maksudnya kita ada pengetahuan tentang kita nak susun bahan secara terancang untuk hasilkan sesuatu produk. Di mana produk yang kita hasil tadi memberi impak ataupun kesan kepada kehidupan. Okey, boleh faham maksud reka bentuk? Cikgu ulang balik, reka bentuk ni maksud dia pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan. Impak ni maknanya kesan kepada kehidupan. Okay, reka bentuk yang kita hasilkan tadi sepatutnya mestilah boleh berdaya saing dengan produk-produk yang sedia ada dalam pasaran dan tidak mencemarkan alam sekitar. Okay. Ini contohnya. Okay, kita boleh tengok ini contoh reka bentuk. Okay, daripada basikal lama. Okay, basikal lama kalau kita tengok ni, roda depan dia besar, bapak, belakang kecil. Kemudian dia telah ubah kepada basikal yang kita naik sekarang. Comel, roda dia seimbang sama. Ini dari segi perubahan reka bentuk basikal. Ya, kalau kita tengok kat otak ni, otak ni kata apa? Reka bentuk dan teknologi sentiasa berubah dari semasa ke semasa. Mengapakah perubahan ini berlaku? Okay. Itu yang pertama, apa dia maksud reka bentuk. Yang kedua, kita nak tengok maksud teknologi. Okay, ni. Teknologi, definisi teknologi, apa maksud dia? Okay, cikgu besarkan sikit. Okay, tenang. Tengok definisi teknologi. Cikgu rasa semua tahu apa dia teknologi. Okay, maksudnya ialah pengaplikasian ilmu sains dan matematik. Okay, kita aplikasikan ilmu sains dan ilmu matematik dengan menggunakan sumber semula jadi untuk dijadikan alat, tenaga ataupun sistem. Okay, cikgu ulang balik. Definisi teknologi ini ialah pengaplikasian ilmu sains dan matematik di mana kita menggunakan sumber semula jadi
untuk dijadikan alat, tenaga ataupun sistem. Dan fungsi teknologi adalah untuk memudahkan tugas kita sebagai manusia. Ini contoh perubahan teknologi daripada bahan mentah. Ini adalah semula jadi. Sumber semula jadi. Contohnya kita ambil pokok kayu ni. Pokok kayu ni adalah bahan mentah. So kita proses dia jadi bahan. Nampak? Kita kerak-kerak dia jadi kayu. Last sekali kayu ni kita boleh jadikan dia sebagai bahan boleh guna. Kalau kat sini kita tengok dia jadi kerusi. Ini adalah perubahan teknologi. Okay, so ada dua definisi dah kita belajar. Yang pertama reka bentuk, yang kedua teknologi. Sekarang kita nak gabungkan dua-dua definisi tadi. Okay, nak gabungkan definisi reka bentuk dan teknologi. Apa dia maksud kalau kita gabung dua-dua perkataan ini? Okay. So maksud dia reka bentuk dan teknologi ni ialah gabungan kita ambil je jawapan tadi. Kita gabungkan jawapan ni. Jawapan reka bentuk ni kita gabungkan dengan teknologi. Cikgu ulang balik. Maksud reka bentuk dan teknologi ialah gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang. Okey, dengan mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik. Kita gabungkan pengetahuan tadi mengenai penyusunan bahan secara terancang dengan aplikasikan pengetahuan sains dan juga matematik. Tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupan manusia. Okey, boleh 3 definisi kita belajar ini. Definisi ni maksud. Kita belajar definisi reka bentuk, teknologi dan juga reka bentuk dan teknologi. Okey, ada soalan kat situ? Baik, kita pergi kepada D. Bidang-bidang yang perlu kita tahu yang ada dalam reka bentuk dan teknologi. Okay, bidang dia. So ada 2 bidang. Yang pertama dia panggil reka bentuk konkret. Satu lagi ialah abstrak. Konkret dengan abstrak. So apa dia reka bentuk konkret? Konkret. Okay, dengan kata lain konkret ni maujud. Apa dia maujud ni? Iaitu satu bidang yang melibatkan proses mereka bentuk sesuatu produk yang dapat dilihat dan dipegang. Konkret ni maknanya kita boleh lihat dia, kita boleh pegang dia. Ataupun kata lain maujud. Okay, konkret ni sama dengan maksud maujud. Okay, boleh faham cikgu ya? Reka bentuk konkret ni satu bidang yang melibatkan proses mereka bentuk sesuatu produk. Kita boleh lihat dan kita boleh pegang produk tu. Okay, manakala reka bentuk abstrak, abstrak nama lain dia ialah mujarad. Nama sama dengan dia mujarad. Okay, reka bentuk abstrak ni maksud dia proses mereka bentuk produk yang boleh dilihat saja tetapi tidak boleh dipegang. Okay, nampak beza tu? Konkret kita boleh lihat dia, kita boleh pegang dia. Tapi abstrak ni kita boleh lihat saja, tidak boleh dipegang. Okey, beza dua tu. Jadi itu dalam reka bentuk konkret, anda boleh menceburkan diri dalam bidang, ini contoh konkret. Kita boleh lihat, kita boleh pegang. So kita boleh menceburkan diri dalam bidang yang pertama, pembuatan. Mechanical, electrical, elektronik, mekatronik. Dan contoh lain ialah pemakanan. Ini contoh dalam reka bentuk konkret. Okay, contoh dalam manakala dia kata bidang tekstil. Tekstil ni contohnya melibatkan reka bentuk fashion ke hiasan dalaman. Ni boleh juga. Ini termasuk dalam konkret juga. Okay, manakala reka bentuk abstrak pula memberi tumpuan kepada bidang perkhidmatan dan komunikasi. Okay, abstrak ni kita boleh lihat je, tak boleh pegang. Jadi contoh dia perkhidmatan dan juga komunikasi. Okay, setakat ni faham apa yang cikgu cerita? Konkret kita boleh pegang, kita boleh lihat dia. Manakala abstrak ni kita boleh lihat saja, tak boleh pegang. Jadi kita tengok jadual kat bawah ni. Jadual 1.1 yang ni menunjukkan pecahan bidang reka bentuk dan teknologi. Dia kata ada 2 kelompok besar reka bentuk. Yang pertama dia panggil reka bentuk industri. Industri ni dia besar-besaran lah.
Dan satu lagi ialah reka bentuk untuk persendirian. Kalau sendiri ni biasa yang kecil-kecilan. Okay, ini dia beri contoh dekat kita. Contoh yang cikgu dah maklum tadi. Okay, dia masukkan dalam kotak. So, kita boleh tengok secara jelas reka bentuk dan teknologi ada dua produk. Yang pertama konkret. Konkret ni boleh lihat, boleh pegang. Dan satu lagi abstrak. Boleh lihat, tak boleh pegang. So ini contoh dia. Konkret ada dua. Satu bentuk teknologi dan satu lagi seni. So kita tengok yang pertama tu. Contoh konkret teknologi. Peralatan, mesin, pertanian, pemakanan, pakaian, persenjataan. Ini contoh teknologi. Okay, kalau seni pula, antara contoh dia seramik, masakan, lukisan, alat muzik, arca, halus, seni halus dan juga seni sulaman ataupun anyaman. Okay, ini contoh konkret ya. Kita boleh lihat, boleh pegang dia. Okay, contoh abstrak pula ada dua. Perkhidmatan dengan komunikasi. Boleh lihat, tak boleh pegang. Okay, apa dia contoh perkhidmatan? Kita ada sistem pengangkutan, sewaan, sistem pembelajaran yang kita tengah buat sekarang, tengah belajar ni. Proses dan langkah, sistem pengairan. Okay, contoh komunikasi pula bahasa. Okay, bahasa, atur cara, bunyi, isyarat dan suara, persuratan, pengiklanan dan juga grafik. Okey. Boleh ingat ya. Apa yang penting dalam tajuk ni biasa kita kena tahu definisi reka bentuk, definisi teknologi, kemudian gabungan dua definisi tadi, reka bentuk dan teknologi. Yang juga kita kena tahu bidang ni, bidang reka bentuk dan teknologi ni. Ada konkret, ada abstrak dan juga contoh dia. Kalau konkret terbagi pada dua, teknologi dengan seni, abstrak pula perkhidmatan dan komunikasi. Dan ingatlah contoh-contoh di dalam dia. Okay, setakat ni ada soalan sebelum cikgu masuk 1.1.2. Baik, kita tengok 1.1.2, elemen reka bentuk. So elemen reka bentuk terbahagi kepada 2, 4, 6, 7. So ada 7 benda lah. Okay, 7 Elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih. Apa dia elemen? Kita nak tengok sikit, dia sebut elemen. Elemen ni apa dia? Elemen ni. Okay, elemen ni ialah perkara yang dapat membantu menzahirkan idea seseorang dalam bentuk lukisan atau lakaran. Okay, cikgu ulang balik, elemen ni maksudnya perkara yang dapat membantu menzahirkan idea seseorang dalam bentuk lukisan atau lakaran. Jadi kita nak menghasilkan satu reka bentuk yang baik, mereka ni kena ubah suai dulu. Unsur reka bentuk yang dihasilkan sehinggalah mencapai kehendak pelanggan. Okay, pelanggan nak macam mana, so dia kena buat sampai pelanggan tu bersetuju. Dia nak produk macam ni jadi gitu. Jadi itu elemen reka bentuk perlu diketahui dahulu sebelum seseorang memulakan projek mereka bentuk. Kita kena tahu apa dia elemen-elemen tu. Okay, antara elemen reka bentuk yang lazim, yang biasa kita guna, inilah dalam bentuk rajah ni. Okay, rajah 1.1. Yang pertama mesti ada garisan. Kan, kita nak buat produk mesti kena garis. Yang kedua rupa. Yang ketiga bentuk. Yang keempat texture. Yang kelima size. Yang keenam warna. Dan yang ketujuh ada ruang. Okay, boleh ingat 2, 4, 6, 7 elemen dalam reka bentuk. Okay, ulang balik, garisan yang pertama, yang kedua ada rupa, yang ketiga ada bentuk, yang keempat texture, yang kelima size, yang keenam warna dan yang ketujuh ruang. Ini pun kena ingat juga dalam RBT. Elemen-elemen yang kita kena ingat dalam RBT, reka bentuk. Jadi kita tengok yang pertama, garisan. Apa dia garisan ni? Okey, kita tengok apa dia garisan. Ini garisan. Garisan ni maksudnya cantuman atau sambungan siri titik. Kita cantum ataupun kita sambung dia titik-titik tu. Siri titik yang mempunyai ukuran panjang dan juga jarak. Okay, cikgu ulang balik. Garisan ni ialah
cantuman atau sambungan siri titik yang mempunyai ukuran panjang dan jarak. Kalau tengok macam-macam jenis garisan, terdapat pelbagai jenis garisan dan setiap satu garisan tadi dia mempunyai peranan dia yang tersendiri. Ini adalah kita tengok fungsi-fungsi garisan. Dalam mereka bentuk, garisan digunakan untuk beberapa fungsi. So, yang pertama, membahagikan dua ruang kawasan. Kita boleh bahagi garisan tadi kepada dua ruang kawasan bagi menarik perhatian ke lokasi tertentu. Contohnya, pelan lantai bilik tidur dan juga jadual. Kalau kita tengok kat sini, ini elemen garisan membahagikan kepada dua. Sini, sebelah ni bilik tidur. Sebelah sini tandas. Kita buat garisan. Bahagi kepada dua ruang kawasan. Ini dalam bentuk jadual. Tengok jadual. Sebelah sini tersenaraikan bahan. Sebelah sini harga dia. Harga setiap bahan tu. Ini fungsi ataupun peranan garisan. Membahagikan dua ruang kawasan. Yang kedua, fungsi dia menunjukkan pergerakan arah atau aliran. Garisan yang kita buat ni boleh juga kita gunakan untuk menunjukkan pergerakan arah. Kita tengok ni. Contohnya seperti laluan papan tanda. Nampak tak pergerakan arah atau aliran ni? Satu ke kanan, satu ke kiri. Ini fungsi garisan yang kedua. Yang ketiga, garisan boleh menunjukkan perhubungan antara elemen. Perhubungan antara sesuatu elemen. Contohnya kita tengok kat sebelah ni ada gia serong, ada gia helix. Kita boleh tengok perhubungan dia antara setiap elemen ini. Yang keempat, boleh mewakili ketegangan antara dua titik. Tegang atau tidak antara dua titik tu. Contohnya garisan lurus pada tali gitar. Tengok ni, ni garisan lurus yang berada pada tali gitar ni. Tegang atau tidak dua titik ni. Yang kelima, menunjukkan kestabilan dan kerehatan. Stabil dengan rehat. Contohnya garisan melintang pada batu bata. Tengok ni, pada batu bata ni ada garisan melintang. So kita boleh tengok kat sini. Garisan ni stabil juga, ataupun tidak dia. Dan juga kerehatan. Ni 5 baru. Ada sikit lagi fungsi garisan. Yang keenam. Garisan juga boleh menunjukkan keseimbangan. Imbang atau tidak. Contohnya garisan menegak. Tengok ini menegak pada tali jam. Kita boleh tengok kat sini. Nampak seimbang je dia punya garisan tadi. Kemudian yang ketujuh, menunjukkan daya gerakan yang dinamik. Daya gerakan yang dinamik. Contohnya garisan serong pada kotak. Ini garisan serong. Kita boleh nampak daya gerakan dia. Kemudian yang ke-8, mewakili gerakan dan tenaga yang berpadu. Mewakili gerakan dan tenaga yang berpadu. Contohnya paip air. Ini paip air. Dan yang terakhir, menunjukkan objek itu dekat. Fungsi garisan dia boleh menunjukkan objek itu dekat. Macam mana caranya? Jika menggunakan garisan yang tebal. So kalau kita tengok, kita lukis menggunakan garisan yang tebal, kita boleh nampak seolah-olah objek ini dekat dengan kita. Kalau kita menggunakan garisan yang nipis ataupun halus-halus, kalau kita tengok ke belakang ni, garisan dia nipis halus-halus, ini menunjukkan objek itu jarak jauh. Okey, ada berapa fungsi garisan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 fungsi garisan. Boleh setakat ni? Baik, senyap. Senyap cikgu anda akan faham. Nanti boleh tengok semula buku teks. Fungsi yang pertama garisan. Fungsi yang kedua rupa. Rupa. Apa dia rupa? Hasil pertemuan antara hujung garisan, ni hujung, dengan pertemuan dengan permulaannya. Hasil pertemuan antara hujung garisan dengan permulaan. Dia kata ujung, dia berjumpa dengan permulaan. Itu rupa. Rupa mempunyai permukaan yang rata dan bergarisan di luar outline sebagai sempadan yang mengelilinginya.
Ini bermaksud dia kata rupa mempunyai ruang kawasan yang berbeza daripada ruang di sekeliling dan bersifat 2D, 2 dimensi. Maknanya rupa ni dia tidak berjisim serta mempunyai luas. Kalau nampak ni mempunyai luas dia rupa. Dan ada dua jenis rupa. Yang pertama dia panggil rupa geometri. Satu lagi rupa organik. Okay, satu rupa geometri, satu lagi rupa organik. Kalau rupa geometri ni dia lebih kepada rupa yang mempunyai sudut dan penjuru. Dia ada sudut, dia ada penjuru. Okey, ni kalau kita tengok kat tepi ni, cara nak lukis dia, mula kan, contohnya segitiga. Okey, daripada bawah kita naik atas, kemudian kita turun bawah, kita sambung sampai jumpa balik yang mula hujung. Last kali hujung ni mesti berjumpa dengan yang mula. Okey, boleh, ini segitiga daripada bawah tarik atas, turun bawah, kemudian tarik semula sampai dijumpa yang mula ni ataupun yang hujung kita panggil. Okay, ini rajah 1.2 langkah melukis garis luar objek. Tadi cikgu tunjuk segitiga ni kerana nak lukis segi empat. Tengok. Kita start daripada atas, daripada tepi kita tarik sampai kanan, turun bawah, tarik ke kiri, sampai kita naik semula sampai hujung sampai kita berjumpa dengan yang mula-mula tadi. Okey, itu langkah dia. So, kita tengok rajah 1.3 ni pula rupa geometri. 2 dimensi. Okay, rupa geometri tadi cikgu dah cerita lebih kepada rupa yang ada sudut dan juga ada penjuru. Okay, ini contoh dia boleh tengok. Ini bulatan, ini lonjong, rupa geometri ya. Ini segi empat sama, ini segi empat tepat. Ini trapezium, okay, trapezium. Ini selari. Saya ingat sikit selari. Ini berlian nama dia. Berlian. Ini rhombus. Okay, rhombus. Ini segitiga. Tahu belaka lah ni segitiga ni. Ini pentagon. Bentuk pentagon. Dia segi lima. Nampak tak? Ada 5 penjuru. 1, 2, 3, 4, 5. Dia panggil segi 5. Ini bentuk hexagon. Hexagon dia ada 6 penjuru. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia panggil segi 6. Ini heptagon. Heptagon dia ada 7 penjuru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia panggil segi 7. Ini oktagon. Oktagon dia ada 8 penjuru. Tengok dia bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia panggil segi 8. Ini nonagon. Nonagon ada 9 penjuru. Kita tengok dia buat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia panggil segi 9. Dan ini dekagon. Dekagon ada 10. 10 penjuru. Sekejap Okay. Contoh yang baru masuk, cikgu dah sampai dekat rupa geometri. Kita tengok cikgu ulang yang terakhir ni namanya dekagon. Dekagon dia ada 10 penjuru. Kita tengok cikgu buat. Kita sambung-sambung 10 penjuru tu. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia panggil segi 10. Okey. Boleh eh? Daripada segi 3, dia boleh jadi segi 5, nama dia pentagon. Dia boleh jadi segi 6, nama dia hexagon. Dia ada segi 7, nama dia heptagon. Segi 8, dia panggil oktagon. Segi 9, nonagon. Dan segi 10, dekagon. Ini semua contoh-contoh rupa geometri dalam bentuk 2 dimensi. Okay. 2 dimensi. Dia tidak berjisim tapi dia mempunyai luas. Okay. Ini rupa organik. Jangan sikit rupa organik. Rupa organik mempunyai permukaan yang bebas dan tidak terikat pada bentuk yang khusus. Ini rupa organik. Permukaan bebas, dia tidak terikat pada bentuk yang khusus. Ini contoh dia. Okay. Contoh rupa organik dalam 2 dimensi. Okay, kita tengoklah ni. Bentuk daun, bentuk bunga. Ni apple. Ni agar-agar. Okay, ini bentuk organik dalam bentuk 2 dimensi. Okay, boleh ya? Yang kedua rupa. Okay, cikgu sambung lagi C bentuk.
Bentuk. Semua ni anak-anak tahu belaka dah ni. Kita cuma cikgu ulang balik saja apa yang dah belajar masa sekolah rendah. Okey, yang ketiga C, bentuk. Bentuk apa dia bentuk? Ialah objek yang mempunyai ruang, isi padu dan mempunyai lebih dari satu permukaan. Itu bentuk. Okay, objek yang mempunyai ruang, dia ada isi padu, kemudian dia mempunyai lebih daripada satu permukaan. Ada dua jenis juga bentuk. Okay. Yang pertama dipanggil bentuk konkret. Okay, bentuk konkret. Boleh lihat, boleh pegang kalau konkret ni. Dan satu lagi bentuk abstrak ataupun ilusi. Okay, abstrak atau ilusi. Ingat lagi kita belajar ni. Konkret kita boleh lihat, boleh pegang. Kalau abstrak kita boleh lihat saja tapi tidak boleh pegang. Itu abstrak. Jadi objek yang mempunyai bentuk dan boleh kita pegang, kita namakan dia konkret. Manakala bentuk yang kelihatan 3 dimensi dinamakan bentuk ilusi. 3 dimensi ni dalam bentuk gambaran. So kalau gambaran kita panggil bentuk abstrak atau ilusi. Ini contoh bentuk ilusi 3 dimensi. Kita boleh buat gambaran dia. Ini ilusi 3 dimensi. Okey, kita info sikit. Okey, dia kata catan, cat. Kita cat tu, cat, nama dia catan merupakan satu daripada bentuk ilusi. Okey, catan ini dihasilkan menggunakan cat air, cat minyak, cat poster ataupun kita guna cat akrilik. Di mana Datuk Syed Ahmad Syed Jamal adalah merupakan pelukis catan yang tersohor di Malaysia. Okey. Ni bolehlah Google cari siapa dia Datuk Syed Ahmad Syed Jamal ni. Okey, ini salah satu contoh ilusi ialah catan, cat. Okey, ini yang ketiga bentuk. Okey, kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tidak, cikgu teruskan kepada elemen yang keempat, texture. Apa dia texture? Texture ni dengan maksud nama lain dia jalinan. Texture ataupun jalinan adalah satu teknik yang memberi impak ataupun nama lain untuk impak ni kesan. Yang memberi impak atau kesan terhadap orang yang melihat sesuatu permukaan pada lukisan ataupun objek. Okay, boleh texture atau jalinan satu teknik yang memberikan impak atau kesan terhadap orang yang melihat sesuatu permukaan pada lukisan atau objek. Okay, impak ni ataupun kesan ni boleh kita rasai melalui sentuhan pada objek yang sedia ada. Bila kita sentuh objek itu kita boleh rasa. Rasa apa? Contohnya texture pada lukisan atau objek lah bila kita sentuh kita boleh rasa kasar dia. Boleh rasa licin, halus, kesat, lembut, keras ataupun kita nampak ia berkilat. Ini texture. Okay, texture. Kita sentuh dia, kita boleh rasa. Boleh tengok, boleh rasalah kasar ke, licin ke, halus ke, kesat ke, lembut ke, keras ke ataupun berkilat. Ini kita boleh tengok gambar 1.1 contoh texture ataupun jalinan. Okay, kita tengok info sebelah ni. Texture terbahagi kepada dua jenis. Okay, jalinan ni dia kata terbahagi pada dua jenis. Satu dipanggil jalinan tampak. Tampak. Satu lagi jalinan sentuh. Okay, dua jenis texture ataupun dua jenis jalinan. Nama dia jalinan tampak. Satu lagi jalinan sentuh. Okay, jalinan ini terhasil secara semula jadi dan juga buatan manusia. Okay, jalinan dia boleh terhasil secara semula jadi ataupun melalui buatan manusia. Jadi dalam bidang reka bentuk, jalinan dapat menunjukkan kesan rasa dan juga kesan ekspresi terhadap sesuatu objek yang kita lakar ataupun yang sudah siap. Okey. Cikgu rasa macam ada orang angkat tangan lah. Siapa tu? Okey. Senyap tak ada orang lah. Okey, seterusnya size. Boleh texture atau jalinan. Ini size pula. Okey, elemen size. Okey, size ialah ukuran atau dimensi bagi sesuatu objek. Itu maksud size. Okey, maksud size ukuran atau dimensi bagi sesuatu objek. Size boleh kita guna untuk menunjukkan kesan perbezaan. Contohnya kesan perbezaan jarak, panjang, tinggi dan juga
kedalaman objek. Dalam atau tidak objek tu. Sebagai contoh kita boleh tengok gambar sebelah. Ini adalah perbandingan dari segi saiz. Okey, botol air 500 ml berbanding dengan 2 liter. Kita boleh tengok sini saiz. Satu pendek, satu panjang. Okey, ini saiz. Okay, seterusnya warna. Elemen seterusnya warna. Warna ni semua tahu je rasa. Okay, warna maksudnya kesan melalui pembalikan cahaya ke atas sesuatu objek. Okay, maksud warna kesan melalui pembalikan cahaya ke atas sesuatu objek. Okay, kesan yang diberikan ialah secara langsung kepada mata, kepada emosi kita, kepada psikologi orang yang melihat dan menggunakan warna tadi. Okay. Jadi pemilihan warna kita kena sesuaikan dengan objek, dengan acara, kegunaan dan juga kehendak pelanggan. So kita ada 3 kumpulan warna. Okay. Belajar dah ni kan sekolah rendah kan, 3 kumpulan warna. So warna yang pertama nama dia warna primer ataupun warna asas atau warna utama. Okay. Ini sama je ni, cuma dia punya butiran je lain. Okay. Warna primer, nama lain dia warna asas ataupun nama lain dia warna utama. Ini nombor 1. Nombor 2 warna sekunder. Nombor 3 dipanggil warna tertier. So ada 3 jenis warna. Okay, kita nak tengok. Apa dia warna asas tu, apa dia warna sekunder, apa dia warna tertier. Kalau yang angkat tangan boleh tanya sebab cikgu tak nampak ni siapa yang angkat tangan. Okay, kita tengok kat sini warna primer, warna utama, warna asas. Ini warna asas ada 3 je. Warna asas kita ada kuning, kita ada biru, kita ada merah. Okay, boleh warna utama, warna asas 3 je. Kuning, biru, merah. Ini warna utama ni. Warna utama, warna asas ataupun warna primer. Ada 3 ni. Okay, merah, kuning, biru. 3 saja. Okay, warna sekunder pun ada 3 juga. Hijau, jingga dengan ungu. Okay. Warna sekunder, warna kedua, hijau, jingga dengan ungu. Warna yang ketiga ialah warna tertier. Maksudnya kita boleh gabungkan warna asas ni, warna primer dengan warna sekunder. Itu warna tertier, warna ketiga. Okay. Kita tengok warna tertier kalau kita gabung. Ini warna primer, warna asas, warna utama. Kita ada kuning, kita ada merah, kita biru. Okay, kita nak gabung. Kalau kuning ni kita nak gabung dengan jingga ni. Okay, nama dia kuning jingga. Okay, ni kuning lah. Kita nak gabung dengan jingga. Dia jadi kuning jingga. Kalau kita gabung dia dengan hijau, dia jadi kuning hijau. Kita baca hak asas dulu. Kuning, hijau. Okay, ini warna merah. Warna merah. Contohnya kita nak gabung dengan jingga ni. Okay, nama dia merah jingga. Merah dulu di atas, baru jingga. Okay, kalau kita nak gabung merah ni dengan warna ungu ni, dia jadi merah ungu. Okay, kemudian yang ketiga biru. Okay, biru kita nak gabung dengan hijau, katakan. Nama dia hijau biru ataupun biru hijau. Kemudian yang ni pula biru kita nak gabung dengan ungu. Nama dia biru ungu. Okey. So boleh ini warna tertier, maknanya gabungan daripada warna asal, warna primer dengan warna sekunder. Warna yang kedua. Okay. Kemudian daripada warna ni kita terbahagi pada 2. Warna dipanggil warna panas, ada yang warna sejuk. So apa dia warna panas? Okay, kita dengar panas kita tahu dah. Warna yang terang, warna yang jelas tu panas. Okay. Kalau kita pakai warna panas ni, dia dapat menimbulkan suasana yang ceria. Kita rasa riang, kita rasa bersemangat. Itu warna panas. Okay, ulang balik. Warna panas ni warna yang terang, warna yang jelas. Okay, warna panas dapat menimbulkan suasana ceria, suasana riang dan kita rasa bersemangat kalau pakai warna panas ni. Dan warna ini dinilai daripada warna merah hingga ke warna kuning. Ini adalah contoh-contoh warna panas. Kalau kita pakai okay, daripada warna merah ke warna kuning. Kita tengok gambar ni, warna ni tahulah ini warna panas. Okay, warna sejuk pula
Sejuk, dia memberikan kesan cahaya yang rendah. Warna ini memberikan kesan redup, kita rasa tenang, kita rasa damai, serta menyejukkan mata yang memandang. Warna sejuk dinilai dari warna ungu. Kalau kita tengok ni pada warna ungu sampailah ke warna hijau. So, ini antara contoh lah. Warna panas, warna sejuk. Boleh? Seterusnya ruang. Elemen yang terakhir ialah ruang. Ruang, semua tahu ruang ni Ustaz. Ruang. Apa dia ruang? Ruang ni ialah kawasan kosong. Kawasan kosong yang dikelilingi oleh elemen garisan. Kalau kita nampak ni kawasan kosong. Keliling dia adalah garisan. Ini semua garisan ni. Garisan. Kawasan kosong yang dikelilingi oleh elemen garisan. Ini semua garisan bagi menampakkan objek dengan lebih jelas. Keluasan ruang menjadikan sesuatu reka bentuk lebih terselah dan juga lebih menarik. Ini contohlah jenis-jenis ruang. Kalau kita tengok ni kat luar ni, kat luar ni dipanggil ruang positif. Manakala yang dalam ni ditulis ruang negatif. Kat luar ni ruang positif. Dan dalam ni ruang negatif. So ruang ni dia ada dua jenis juga. Ada dua jenis ruang. Yang pertama dia panggil ruang nyata ataupun fizikal. Itu yang pertama, ruang nyata atau fizikal. Dan satu lagi dia panggil ruang ilusi ataupun tampak. Ruang ilusi atau tampak. Apa dia ruang nyata ni? Tengok sikit. Ruang nyata. Ruang nyata ni maksudnya ruang sebenar. Ruang sebenar di antara dua objek yang berhampiran. Ruang nyata, ruang sebenar di antara dua objek yang berhampiran. Manakala satu lagi tadi ruang ilusi atau tampak ni, ini maksudnya objek ruang gambar yang terhasil apabila dua objek tersebut dihasilkan dalam bentuk lukisan. Cikgu ulang balik. Ruang ilusi atau tampak ni adalah objek ruang gambar yang terhasil apabila dua objek tersebut dihasilkan dalam bentuk lukisan. So bila kita masukkan dia dalam lukisan, kita lukis dia, maka adalah objek ruang gambar yang terhasil. Ini ruang ilusi. Dalam bentuk lukisan dia. Ruang ilusi. Setakat ni ada nak tanya, kita belajar elemen hari ni. Elemen dalam reka bentuk. Pada 7 ni, habislah kita belajar ada 7 ni. Kita belajar garisan, kita belajar rupa, bentuk, texture ataupun jalinan tadi, saiz, warna dan juga ruang. So ada nak tanya? Fahamlah tu kok. Nanti boleh tengok semula buku teks untuk lebih faham. Boleh cikgu sambung tak ni? Senyap ni macam faham je belaka ini. Ke terlebih faham ke cikgu pun tak tahu. Boleh? Alhamdulillah boleh. So kita masuk sikit lagi. 1.1.3 prinsip reka bentuk. Tadi elemen ada 7 ni prinsip. Prinsip reka bentuk. Apa dia prinsip reka bentuk? Tengok masuk dulu maksudnya. Prinsip reka bentuk ni ialah konsep atau aturan yang digunakan pada elemen reka bentuk bagi memudahkan pembinaan sesuatu objek agar visual yang dihasilkan menjadi menarik. Ini prinsip konsep atau aturan yang digunakan pada elemen reka bentuk tadi. Ada 7 elemen tadi. So kita guna prinsip ni bagi memudahkan pembinaan sesuatu objek agar lukisan ataupun visual yang kita buat tadi menjadi menarik. Orang tengok menarik dia, orang tengok rasa selesa. Dan juga dia boleh memberikan kepuasan kepada pelanggan. Ini prinsip. Dan ada 7 prinsip. Dia sama, elemen ada 7, prinsip pun ada 7. So kena ingat sikit. So prinsip yang kita nak belajar, yang pertama ialah keringkasan. Mesti ringkas. Yang kedua harmoni. Yang ketiga keseimbangan. Kemudian pengulangan, kontras, kepelbagaian dan kesatuan. Okey.
Boleh ada 7 prinsip reka bentuk. Lain sikit lah elemen tadi lain. Prinsip lain sikit. So kita pergi yang pertama, dia nak cerita keseimbangan dulu. Okey, kita tengok keseimbangan dulu. Apa dia seimbang ni? Okey. Kalau nampak gambar ni kita boleh faham dah ni apa maksud seimbang. Okey. So dia nak cerita ketidakseimbangan dulu. Seimbang maknanya sama lah. Sebelah kanan, sebelah kiri sama. Macam ni. Nampak tak keseimbangan ni? Ni. Belah kiri sama je belah kanan. Tu seimbang. Okay. Buku teks ni nak cerita mengenai ketidakseimbangan dulu. Belah kanan, kalau tengok contoh gambar sofa ni. Sebelah ni besar, sebelah ni kecil. Maknanya tidak seimbang lah ni. Okay. Apa dia ketidakseimbangan? Ketidakseimbangan dalam reka bentuk berlaku dia kata apabila sesuatu objek tidak mempunyai keseimbangan. Maknanya tidak sama. Sama ada dari sudut berat, tarikan dia, tumpuan perhatian ataupun dia berbentuk asimetri. Okey. So, terdapat dua jenis keseimbangan. Okay, dua jenis keseimbangan yang kita nak belajar. Yang pertama namanya keseimbangan simetri ataupun formal. Okay, yang formal. Yang satu lagi keseimbangan asimetri. Nampak tak? Ni simetri. Bila ditambah A depan, asimetri adalah keseimbangan tidak formal. Keseimbangan simetri formal. Bila ditambah A depan, dia jadi asimetri, yang ni tidak formal. Okey. Apa dia formal dengan simetri ni? Tengok sikit. Keseimbangan simetri atau formal ni maksud dia mempunyai persamaan pada kedua-dua belah bahagian. Okey. Persamaan. Tengok ni lah gambar ni. Nampak tak sama je belah kiri, belah kanan. Sama je. Tu dia panggil keseimbangan simetri formal. Okay. Kemudian keseimbangan asimetri tidak formal bersifat sebaliknya. Okay. Kita tengok terdapat ni. Ni contoh keseimbangan asimetri yang tidak formal. Okay. Tetapi dia kata walaupun dia bersifat sebaliknya, dia tidak seimbang, dia tidak sama. Tetapi kalau kita tengok keseimbangan asimetri ni kelihatan lebih menarik dan mempunyai daya tarikan yang tersendiri. Kalau kita tengok sofa ni, dia tidak sama kiri kanan ni, tapi kita tengok dia, kita nampak dia menarik, dan sofa ni dia ada daya tarikan dia yang tersendiri. Okey, sampai ada orang nak beli dia dan sebagainya. Okey, boleh masuk keseimbangan. Ada dua jenis, dia panggil keseimbangan simetri formal. Formal ni maknanya sama sebelah kiri kanan, dan satu lagi keseimbangan asimetri tidak formal, maknanya tidak samalah sebelah kiri sebelah kanan. Okey. Yang kedua, prinsip pengulangan. Nama ulang mana dia ulang benda yang sama je. Kita tengok gambar tahu nampak tak? Dia ulang benda yang sama je. Itu pengulangan. Apa maksud pengulangan? Penyusunan semula objek secara berulang-ulang. Okay. Dari segi saiz dan bentuk. Okay. Disusun objek ni secara berulang-ulang. Sama ada dari segi saiz dan juga bentuk. Nampak tak pensel ni? Dia ulang, dia susun je semula pensel. Juga gambar sebelah ni. Ni jam lah, gambar jam. Okay. Pengulangan boleh berlaku dalam bentuk bersudut yang ni polar, susunan yang bersiri, selari atau berjejari. Sebab apa tujuan ni nak ulang sangat ni? Ni tujuan dia untuk menghasilkan satu pola ataupun satu corak unsur yang berulang-ulang dan ianya menjadi lengkap. Nampak kalau kita nampak gambar 1.2 ni. Pengulangan dari segi susunan dan objek pada kita susun dia sampailah dia menjadi lengkap. Okey, ni pun sama pensel. Okey, boleh pengulangan. Kalau nak tanya, terus tanya. Tak payah angkat tangan sebab cikgu tak nampak pun awak. Cikgu share slide, cikgu nampak slide je sekarang ni. Okay. Nak tanya, terus tanya. Cikgu, saya nak tanya. Okey. Okey, boleh? Okay. B, prinsip pengulangan. C, kontras. Prinsip kontras. Kontras atau kontra? Berbeza. Kontra, dia berbeza. Kontras. Apa dia kontras? Perbezaan ketara pada ciri elemen yang digunakan. Kita tengok gambar ketara ni kan. Kereta ni, kontras. So contoh perbezaan adalah seperti, ini antara kontra-kontra, ciri-ciri perbezaan yang boleh kita guna. Yang pertama kalau texture ni jalinan tadi. Kalau kita rasa dia, kita boleh rasa dia kasar, dia licin. Itu contoh kontras. Okay, yang kedua dari segi kedudukan. Kedudukan kiri dan kanan
menegak dan juga melintang. Yang ketiga, penggunaan warna, kontras dari segi warna. Boleh guna warna terang, boleh guna warna gelap. Yang keempat, saiz, perbezaan dari segi saiz. Kita boleh guna saiz yang besar, kita boleh guna saiz yang kecil. Contohnya gambar ni, 1.4 ni. Ini kontras dari segi warna dan saiz. Okay, kalau warna ni nampak ada kereta ni. Ni boleh nampak lalu ni. Ada warna terang, ada warna gelap. Okay, ni kontra, berbeza dari segi warna. Ini saiz pula. Okay, sofa ni, sofa besar, sofa kecil. Itu kontra dia. Kemudian kita boleh kontra dari segi bentuk. Bentuk boleh guna bentuk bulat, boleh guna bentuk bersegi. Dan yang terakhir, kontras dari segi ruang. Okay, kita boleh guna jauh ataupun dekat. Ini antara kontras, perbezaan-perbezaan yang ketara pada ciri elemen yang kita guna. Ada berapa ni kontras dia? 2, 4, 6. Boleh guna dari sudut tekstur, kedudukan, warna, saiz, bentuk dan juga ruang. Apa tujuan kontras? Kontras tujuan dia adalah untuk menyelahkan perbezaan, menarik perhatian dan juga memberi fokus. So 3 tujuan kontras. Kita guna perbezaan yang ketara ni. Yang pertama, dia boleh menyelahkan perbezaan. Ternampak tahu ni contoh ni sofa ni, satu besar, satu kecil. Dan boleh menarik perhatian. Tengok warna ni kan, comel ni macam-macam colour diguna. So boleh menarik perhatian. Dan juga kita boleh memberi fokus. Kita hanya fokus dekat benda tu je. Itu penggunaan prinsip kontras. Okay, yang keempat adalah prinsip kepelbagaian. Apa dia kepelbagaian? Tengok, kepelbagaian menunjukkan aplikasi penggunaan pelbagai gaya, nilai dan juga idea yang berbeza dalam sesuatu reka bentuk. Pelbagai, gunakan pelbagai benda. Okey? Pelbagai gaya, pelbagai nilai, pelbagai idea. Kepelbagaian dapat dihasilkan dengan menggunakan elemen reka bentuk yang kita belajar 7 tadi lah. Okay. Gunakan semua elemen yang kita belajar tadi, yang 7 tadi, garisan, rupa, bentuk, semua tu. Okay. Kemudian, apa tujuan kita nak guna semua elemen reka bentuk tadi? Tujuannya untuk menambah daya tarikan sesuatu rekaan. Bila kita guna semua elemen tu dipanggil kepelbagaian. Pelbagai. Jadi tujuannya untuk menambah daya tarikan sesuatu rekaan kita. Sebelah ni, ini contoh dia. Nampak tak pelbagai diguna dalam reka bentuk ni? Ada bulat, ini bentuk ni yang bawah ni, kemudian ada yang besar, ada yang kecil, color penggunaan warna dia, nampak tak? Pelbagai. Okay, bila kita tengok ni kita nampak rasa tertarik dekat sini. Okay, ini kepelbagaian. Okay, seterusnya prinsip kesatuan. Ini kesatuan. Apa maksudnya? Semua bahagian elemen bergabung untuk membentuk imej, tema atau idea yang sempurna. Okay, kesatuan maksudnya semua bahagian elemen bergabung. Okay, gabung belaka untuk membentuk imej, tema atau idea yang sempurna. Ini contoh kesatuan, nampak tak? Dia gabung semua ni. Kat sini kita boleh nampak bentuk imej, tema atau idea yang sempurna. Okay, boleh kesatuan Okay, kesatuan, ini kesatuan. Seterusnya prinsip keringkasan. Keringkasan. Okay, idea yang kompleks perlu diolah. Okay. Prinsip keringkasan. Ringkas. Nampak? Kita nampak reka bentuk mudah, ringkas. Ini keringkasan. Idea yang kompleks perlu diolah semula dalam bentuk visual yang lebih ringkas. Okay, nampak? Jadi ringkas. Idea yang banyak dalam satu objek atau visual akan mengelirukan. Okay, sekejap Syamil. Okey, semula kita tengok keringkasan. Okay, idea yang kompleks perlu diolah semula dalam bentuk visual yang lebih ringkas. Okay. Idea yang banyak dalam satu objek atau visual, kalau tengok banyak sangat idea dalam satu objek tu kita akan keliru.
Okey, bila keliru, ianya boleh menghilangkan tumpuan orang yang melihatnya. Dan satu lagi, kita susah nak ingat dia. Tu kalau banyak sangat idea. Jadi kita buat ringkas je. Contohnya kerusi, nampak tak kerusi? Ringkas je, tak perlu lebih-lebih. Okey, ringkas. Ini dipanggil keringkasan. Okay. Idea yang banyak-banyak kita buat ringkas dalam bentuk ringkas. Okay, seterusnya harmoni. Yang terakhir hari ini ialah harmoni. Harmoni. Kita tengok. Kalau kita tengok gambar ni, harmoni dalam susunan reka bentuk. Okay, kita nampak, kita rasa sedap je mata memandang harmoni. Siapa dia masuk harmoni? Harmoni ni maksudnya melihat sesuatu yang dapat memberikan keamanan dan kedamaian. Kalau kita tengok je gambar dalam ni, kita dah boleh rasa aman, kita boleh rasa damai. Ni harmoni. Suasana dalam rumah ni, nampak tak? Warna dia macam-macam lah. Kita tengok dia, kita rasa damai dan juga aman, rasa harmoni. Harmoni dalam visual dapat dihasilkan melalui susun atau berulangan sesuatu unsur yang seimbang. Okay. Kalau kita nak kursi ni, nampak tak? Dia susun atau ulang-ulang dan seimbang. Serta mempunyai perhubungan saling berkaitan. Okay. Seperti dia menggunakan tone warna yang hampir sama. Kita tengok ni nampak hampir sama je. Dan juga mempunyai kontras kejadian alam semula jadi. Contohnya dia menggunakan laut, kita nampak kat belakang ni. Ada gunung, pokok, awan, langit. Sudah berada dalam keadaan yang harmoni. Okay. Ini kalau kita tengok gambar je tampak belakang ni, tapi dekat gambar ni kita tengok ada unsur alam semula jadi, ada pokok, dan macam-macam. Okay, boleh faham maksud harmoni? Okay, kita gunakan sesuatu yang boleh memberikan keamanan dan juga kedamaian. Okay, kita tengok jaga contoh gambar macam mana harmoni dalam susunan reka bentuk dalam rumah ini. Okay. So, habislah kita belajar hari ini. Prinsip ada 7 elemen, ada 7 prinsip. Okay. So setakat tu ada nak tanya. Yang ini kita akan belajar minggu depan 1.1.4 ni. Aplikasi prinsip-prinsip reka bentuk dalam reka bentuk objek asas. Ni kita masuk minggu depan lah. Okay, setakat ni ada nak tanya? Tak ada. Okay. Faham? Faham. Asal ni kita belajar ni. Faham. Okay. Baik. Okay, sikit lagi aku nak tunjuk yang ni. Habis dah ni kita belajar untuk hari ni. Okay. Ini slide tadi Okay, so yang terakhir daripada cikgu hari ni. Okay, habislah kita belajar. Terima kasih semua anak-anak yang ambil reka bentuk dan teknologi. Okay, love you all. Okay. So ada tanya tak sebelum kita tutup kita punya kelas hari ni? Cikgu ada kerja ke tak ada? Okay. Nak kerja hari ni So kerja ini buat nota sikit je. Okay, buat nota sikit je boleh? Nota guna buku yang pendek dah lah, yang pendek ke yang nipis pun tak apa. Buat nota sikit je. Apa dia masuk. Yang mana tu? Nota apa? Apa dia masuk, yang kita belajar tadi. Nota bab 1, apa dia masuk reka bentuk, apa dia masuk teknologi, apa dia masuk reka bentuk dan teknologi. Kemudian senaraikan elemen-elemen reka bentuk ada 7 tadi. Lepas tu elemen-elemen prinsip ada 7 tadi. Okay. Itu je. Boleh ke tak boleh? Boleh. Okay, boleh. Alhamdulillah. Terima kasih semua hari ni. Okay, kita tutup dulu dengan bacaan surah Wal-As dan tasbih kifarah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu.